Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel seadanya, tetapi di dalam bentuk yang berbeza. Jadi sidang pada pagi ini adalah sidang selingan. Jadi sebelum kita mulakan bicara, marilah sama-sama kita merakamkan, menzahirkan rasa berterima kasih kerana kita adalah bangsa yang telah menerima kasih daripada Yang Maha Esa. Kita zahirkanlah, kita lafazkanlah, kita kalamkanlah kesyukuran kita masih lagi dikurniakan sehari lagi di sebuah pentas kehidupan di tanah Melayu ini. Terima kasih Yang Maha Esa, terima kasih kepada Yang Maha Mencipta kerana telah memberikan kurnia kepada hamba seadanya ini masih lagi bisa boleh menikmati menjamah api angin air tanah, gelora jiwa, rasa dan bermacam cita rasa nirwana. Inilah warna-warni kehidupan jagat raya. Alhamdulillah, kita masih lagi dikurniakan kesempatan untuk bertemu secara maya. Acap kali saya katakan dan saya nyatakan, tidak semestinya saya akan melihat malam ini, dan esok itu merupakan permata dan bingkisan kasih sayang saya masih lagi hidup. Selaku hamba manusia yang serba daif dan lemah di dalam pakaiannya kita ini serba-serbinya tidak kuat. Tetapi kita dikurniakan kefahaman, kewarasan dan kenikmatan menjamah segala macam bentuk cita rasa, gelombang, penglihatan, pandangan, gerak-geri, tipu daya, hasutan, cahaya, kegelapan. Semuanya ini merupakan umpama juada. Ada cili padi, ada pahit, ada masin, ada tawa, ada tangisan, ada derita, ada bingung, ada pening, ada gila. Macam-macam ada di muka bumi. Umpama kita dizahirkan di suatu lautan samudera yang berbagai gelombang dan tari. Inilah realitinya kehidupan. Tetapi pada sidang pagi ini, saya ingin membawa suatu anjakan minda. Kedudukannya kita orang Melayu di tanah Melayu yang kini dipanggil Malaysia. Takrifnya dan definisinya seorang Melayu berbahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat dan budaya Melayu dan beragama Islam. Itu adalah piagam kedudukan dan dikatakan deklarasi hak kita di tanah air kita yang dahulunya bergelar tanah Melayu, ataupun Melaya, ataupun Melaka, ataupun Langkah Suka, ataupun berbagai nama yang diberikan di dalam titian masa. Kita di hujung akhir zaman ini telah kehilangan kepimpinan. Kita telah kehilangan ketua. Kita telah kehilangan keadilan. Telah berlaku di dalam sejarah, di dalam usia kita yang singkat selaku anak-anak akhir zaman, dunia kita tidak seperti dahulu. Ada di kalangan pejuang kita sedang memperjuangkan busana dan pakaian yang Melayu. Ada yang memperjuangkan dunia persilatan. Ada yang memperjuangkan bahasa, ada yang memperjuangkan sejarah. Maka hadirlah saya pada pagi ini, dan juga pagi ini saya dikejutkan dengan berita kembalinya sebutir permata bumi Perak yang akan saya maklumkan dalam sidang insya-Allah petang ini, yang mana saya akan pergilah kepada bumi Perak sebentar lagi, Kuala Kangsar. Jadi sejarah tanah Melayu ini amat tua dan langka. Dunia ini dipenuhi dengan tipu daya dan cerita kartun. Dalam konteks kosmologi misi warisan bangsa agung, dan pengkajian saya dan penceritaan saya akan cerita akhiru zaman, dan kolaborasi dengan Syekh Imran Husin yang bakal berlaku dalam waktu terdekat tahun ini. Dan kalau Allah izinkan, orang Melayu akan berdepan dengan Khalifah Syariah, satu ikon di dunia ketuhanan di seberang sana Afrika atau Tanzania.
Orang Melayu itu ada nilai. Orang Melayu itu ada bahasa dia, orang Melayu itu ada sejarahnya. Bagi yang mendengar sidang saya ini bukan daripada golongan ataupun bangsa Melayu, kaum Melayu, tetapi mereka memahami bahasa Melayu. Di dalam bahasa Melayu itu yang telah menjadi dan pernah menjadi bahasa Nusantara dan dunia. Di dalam sejarah orang kita yang telah bertebaran ke segenap pelosok muka bumi, membina tamadun-tamadun, piramid dan kerajaan-kerajaan dan dinasti yang terdahulu. Itulah yang dikatakan, ditarifkan sebagai Melifi. Bayangkanlah wahai anak-anak warisan, beberapa ratus tahun dahulu, orang Melayu bangsa kita telah menghantar wakil ke segenap pelosok muka bumi, termasuk di tempat yang manusia tidak berani jejak. Di atas keilmuan dan juga kurniaan permata daripada Yang Maha Esa, kita telah dikurniakan kelebihan. Leluhur kita telah menjalankan amanah Yang Maha Esa, bertebaran melalui armada Melayu, membawa panji tauhid dan cerita yang sebenar. Kerana pentas Nusantara mengenali ketuhanan yang asal. Ini suatu sejarah yang pahit. Usai perjalanan tersebut, maka kita mengecil. Empayar Melayu mengecil dan diserang dan dikalahkan. Maka kini orang Melayu yang benar-benar memahami sejarah tersebut amat sedikit. Amat sedikit kerana kehitaman telah meraja. Takdir telah menentukan pola penyebaran mentari itu berkembang meliputi segenap muka bumi pada suatu masa dahulu. Kemudiannya kehitaman datanglah malam. Kalau saya bersangka baik, ketika ini pagi akan datang semula. Kita ni di hujung waktu subuh. Maka insya-Allah pada suatu hari nanti, kalau umur saya panjang dan sidang pendengar ini diizinkan menikmati keadaan tadi, maka mentari ketuhanan dan cerita yang sebenar ini akan muncul kembali, meliputi sekalian jagat raya. Kerana sesungguhnya cerita Melayu ini 7 petala langit, 7 petala bumi. Di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung. Rahsia orang Melayu tak ramai tahu. Berbagai cerita ada, berbagai pengklaim ada. Saya selaku pengkaji yang dikembalikan ke bumi tanah air saya sendiri, di dalam melihat mengenang, termasuk melihat kezaliman, perampasan hak dan ketidakadilan di tanah air saya sendiri kepada bangsa dan kaum saya melakukan pengkajian tersebut. Di manakah kebenarannya tanah ini? Kenapakah bangsa aku diperlakukan sedemikian rupa? Kenapakah sistem ketuhanan yang asal telah digantikan dengan sistem demokrasi, kapitalis, sosialis yang telah menidakkan perintah, titah perintah raja sekarang? Jadi kita kembali kepada suatu sejarah yang lama. Orang Melayu, armada Melayu Meliflit bukannya bagi pandangan saya menjajah. Kita adalah wakil Yang Maha Esa. Inilah kebenaran yang amat perik. Tapi kebenaran itu indah. Di sebalik tabir kehitaman dan cahaya yang ada di segenap jagat raya, cerita ini telah menjadi takdir. Takdir kepada bangsa yang mengenal, orang yang memahami sebuah cerita yang amat lama, masih kekal segar mekar dan dikembalikan dan telah dikembalikan kepada anak-anak bangsa kita ini secebis kefahaman tunas-tunas kebenaran yang hakiki, the reality kepada kenapa kita ada di sini. Di sebalik titian masa, multidimensi, multiverse, alam beralam, bahasa yang tersulam dengan matematik, aritmetik, algoritma, fizik, nuklear fizik, atomik, partikel dan zarah-zarah tadi, ilmu gerak Melayu
ilmu hayat, ilmu rasa, rasul, apa rasa, rasuk Allah, dirasuk oleh Allah. Ini bahayalah kan. Kerasukan, kejiwaan dan meresapnya keresapan dan diresapi. Rasa durian tu meresap ke dalam lidah aku, meresap dan jiwa dan raga aku. Resap. Menjadi resepi. Ni cerita kartun, cerita lawak sikit. Jadi berbagai bahasa wujud di muka bumi. Tetapi di sebalik tirai bahasa yang kalian ataupun sidang pendengar dengar saya berbicara, bertutur baik-baik dan patah-patah saya ini adalah bahasa Melayu. Melayu bahasa. Bahas asal. Bahasa Melayu itu membahaskan. Membahaskan bersama itu ada bahasa. Bersama gelombang ha yang esa. Lapisan-lapisan bahasa Melayu ini amat unik. Yang mana saya di usia senja ini kembali menyelami bahasa ibunda saya, bahasa bonda. Jadi kenapa kita panggil bahasa ibu? Ibu itu ada bapa dia, ada ibu, ada bapa, ada ayahanda, ada bonda. Berbagai tari, seloka, kias, susun atur, budi pekerti, gelombang, cahaya. Indahnya bahasa Melayu tadi. Sejujurnya pagi ini dalam saya berbicara pun tidaklah sepenuhnya di dalam tari, persilatan, seloka, pantun, syair dan juga yang dikatakan ila. Ila itu tari. Dalam ila ada nila, warna nila, warna biru. Ini satu cerita kan. Jadi alhamdulillah kan, saya menyelit di pagi ini dengan sidang yang jarang saya buat. Bagi musuh, kita tetap ada musuh. Bagi pembenci, saya tetap ada orang yang membenci saya. Bagi yang menyayangi saya tetap ada. Bagi yang menghormati saya tetap ada. Bagi yang memahami saya ada. Bagi yang tak faham siapa saya pun ada. Tapi terimalah saya ini seadanya. Inilah saya, Tok Fauzi, seadanya macam ni. Pakai cermin mata macam ni, lipat tanjak macam ni, pakai baju biru macam ni, bercakap, bertutur macam ni, melayan kenah orang macam ni. Kadang-kadang kita tersaut dengan gelombang amarah, kita naik angin, kita naik suara kan. Saat lagi kita berlakon jadi panglima, jadi tok pawang, jadi pendeta, jadi macam dikatakan aliran ketuhanan dan kesufian kan. Itu adalah ragam dan rencah kehidupan. Jadi ke mana kita hendak? Kembali kepada landasan asal. Konspirasi percaturan muka bumi. Kebanyakan cerita itu cerita kartun. Kebanyakan cerita itu dusta. Kebanyakan cerita itu dibuat-buat supaya mengaburi manusia daripada memahami cerita yang sebenar. Maka saya pun peninglah kalau saya tukar start kepada jadi orang biasa, orang awam. Apa beza orang awam dengan orang awan? Awan tu dia bergerak-gerak, dia lembut kan. Dia bersepah meliputi langit di muka bumi. Jadi kita pun lahirlah pagi ni kan. Tuan-tuan yang masih hidup ni pun mendengarlah saya kan. Kenapa kita ada di sini pada pagi ini? Kenapa kita dihadapkan dengan cerita kartun? Dan kenapa kita mahu mencari kebenaran itu? Tapi kalau sidang pagi ni saya nak buat lawa sikit lah. Kalau sidang pendengar dan penonton melihat di sebelah kiri saya kan? Maka kita akan nampak sebatang kayu, sepotong kayu. Dia boleh panggil sebatang, panggil sepotong. Dan ada satu kayu yang bentuk dia umpama ada mata, ada hidung, ada janggut, ada tanduk kan. Kayu itu asalnya tidak sedemikian rupa, maka terjatuh di sebatang kayu sungai. Dan memang sungai yang saya ambil kayu itu berdekatan dengan batang kali. Sebatang kali dan batang kali. Ianya mengalir bersebelahan dengan sungai batang kali. Jadi kayu yang sedemikian rupa diulik
diulit, dibelai, dan air mengalir. Mengalir entah berapa tahun, entah puluh tahun, entah 5 tahun. Maka jadilah ianya sedemikian rupa pada konsep pertama. Pada konsep kedua, adakah dianya bukan kayu, tetapi suatu makhluk yang meresap ke dalam kayu dan jatuh ke bumi, bermain di air dan akhirnya kembali ke tangan saya dan ada di belakang saya. Umpama kita lah pagi ni kan, api angin air tanah meliputi mentari atau cahaya ruh yang menghidupkan kita, yang menjadikan kita ada hayat di kandung jasad. Kita ada energi, kita ada bateri, bateri itu dijemput kembali, kita pun padam, terkulai air. Jadi, cerita tanah Melayu, cerita orang Melayu, cerita orang luar, cerita dunia yang mereka bentuk. Mereka yang barat telah kehilangan pertalian dengan Yang Maha Esa. Mereka membuat cerita di dalam kerangka luar. Orang-orang Nusantara, orang-orang Melayu adalah orang-orang kejiwaan, orang-orang rohani, orang-orang halus, orang-orang yang menghayati dan mengenali dan melihat lapisan-lapisan penciptaan Yang Maha Esa. Ini adalah pola pemikiran jiwa sebuah bangsa. Jadi kalau kita pagi ini masih lagi berdebat, kita masih lagi memperagakan ilmu fakta daripada berbagai sudut untuk mencari kebenarannya tadi, maka kita telah membuang masa. Untuk berlaku adil, saya bawa dua-dua jalan. Saya bentangkan fakta daripada orang putih, saya ambil sebahagian daripada kejiwaan Melayu, dan saya ambil sebahagian daripada aliran agama tadi. Kerana di tanah air saya pada hari ini saya ada kekangan yang saya harap sidang pendengar memahami. Saya cakap lebih pasal agama, saya kena tangkap. Saya cakap terlebih pada tidak ada fakta, saya kena tangkap. Saya tidak ada bukti, dikatakan fake news. Ini adalah cerita hakikat kita di bumi Melayu pada pagi ini. Ini satu realiti yang pahit. Tetapi di sebalik tirai tadi sebenarnya jalan untuk menyatukan bangsa ini amat terang, jelas dan nyata. Di gelanggang kesatuan bangsa Melayu, orang Melayu, dianya tidak ada hasad dengki. Ianya ada kejujuran, ada keikhlasan, ada ketuhanan, dan ketuhanan itu hanya satu, tauhid semata. Sa-Esa, Satunggal, seadanya, Sa-Ia sekata. Bahasa-bahasa kesatuan itu telah ada dalam jiwa orang Melayu. Orang Melayu tidak perlu disatukan. Mereka tidak pernah lari daripada gelanggang kesatuan dan tauhid. Orang Melayu itu tidak perlu dikatakan telah terpecah. Orang Melayu itu tidak pernah terpecah. Orang Melayu itu kekal, abadi sampai pagi ini di dalam gelanggang yang ramai manusia tidak memahami, tetapi di dalam lipatan sejarah. Maka tersoroklah permata-permata ini atas titah perintah dan takdir Yang Maha Esa di dalam titian sejarah. Maka anak-anak bangsa yang di luar gelanggang cuba melihat akan geluk takar gelanggang Taman Bonda Pertiwi. Jadi insya-Allah kita bakal bersambung kembali. Ini ada berita baik lah kan, maksudnya dalam waktu terdekat dan sememangnya telah dilancarkan Majlis Bonda Pertiwi. Majlis Bonda Warisan Pertiwi. Dan bakal diwar-warkanlah dalam waktu terdekat di dalam jejak warisan, mengembalikan suatu harapan kasih sayang kepada anak-anak bangsa. Semoga perjalanan ini mendapat naungan dan juga ada kedudukannya di dalam titian sejarah sebuah bangsa yang agung.
Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.